Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Sumber Seminggu, edisi 20 Mei 2022 bersama saya, Alia Azman. Berita utama minggu ini ialah pelantikan Ahli Parlimen Pasir Salak, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia mendapat pelbagai reaksi daripada rakyat Malaysia. Bagaimanapun menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pelantikan tersebut telah mendapat persetujuan daripada Presiden negara itu, Joko Widodo atau mesra dipanggil Jokowi. Antara pemimpin politik yang mempetikaikannya adalah Ahli Parlimen Bayan Baru, Sim Zizin, yang meminta penjelasan Perdana Menteri berhubung keputusan kerajaan melantik Tajuddin. Beliau berkata hubungan diplomatik dengan Indonesia adalah agenda Malaysia yang utama. Katanya, diplomat yang mahir diperlukan untuk menyelesaikan isu bilateral antara kedua-dua negara. Justru Tajuddin bukanlah pilihan tepat. Selain itu, pemimpin parti politik yang turut meminta penjelasan daripada Perdana Menteri ialah Pengerusi Pejuang Tun Dr. Mahathir, Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub dan Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Terdahulu, Tajuddin mengesahkan pelantikan sebagai Duta Besar Malaysia ke Jakarta, Indonesia itu kepada sebuah portal berita. Beliau akan menggantikan Datuk Zainal Abidin Bakar. Seterusnya kita ke berita politik. Pindaan Perlembagaan UMNO diluluskan sebulat suara oleh 2,586 perwakilan bagi membolehkan pemilihan ditangguhkan selama 6 bulan selepas pilihan raya umum. Pengerusi Tetap UMNO Tan Sri Badruddin Amiruddin berkata, dengan kelulusan rasmi itu, Majlis Kerja Tertinggi UMNO diberi dua pilihan di bawah fasal 10.16 Perlembagaan UMNO, sama ada untuk melanjutkan selama 18 bulan tempoh pemilihan parti atau dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya umum selesai diadakan. Terdahulu, draft pindaan fasal 10.16 Perlembagaan UMNO dibentangkan Naib Presidennya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin selaku Pengerusi Jawatankuasa Perlembagaan dan Peraturan UMNO. Sebelum draft pindaan perlembagaan itu dibaca oleh Muhammad Khalid, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Amidi menyampaikan ucapannya menyentuh usaha pindaan itu dibuat sesuai dengan kehendak politik semasa selain menjadikan UMNO kekal relevan dalam politik sepanjang zaman. Untuk rekod, sejak tahun 1990 sehingga kini, UMNO sudah melakukan 3 pindaan perlembagaannya berkait dengan soal pemilihan parti. Daripada UMNO, kita ke berita PKR yang mengadakan pemilihannya bermula 13 Mei lalu. Pengundian secara fizikal bagi pemilihan PKR telah pun selesai di 10 negeri, manakala selebihnya hujung minggu ini. Bagi wilayah persekutuan, pemilihan berlangsung secara teratur dengan beberapa calon popular memenuhi pusat pengundian bagi menyentuni anggota parti. Antara yang menjadi tumpuan ialah Cabang Batu dengan Tian Chua mempertahankan jawatan ketua cabangnya dan pertembungan antara pelakon Ablin Chowki bersama Nik Nazmi Ini Ahmad bagi jawatan ketua cabang Setiawangsa. Negeri yang akan mengadakan pengundian secara fizikal dalam masa terdekat iaitu Selangor pada Sabtu 21 Mei, disusuli Perak, Sabah dan Sarawak pada 22 Mei. Terdahulu, proses pengundian fizikal bermula secara rasmi di Kelantan dan Terengganu pada 13 Mei, disusuli Kedah dan Johor pada 14 Mei. Pahang dan wilayah persekutuan pada 15 Mei dan 4 negeri lagi pada 16 Mei iaitu Perlis, Pulau Pinang, Melaka dan Negeri Sembilan. Menurut Koordinator PKR, jumlah anggota yang telah menunaikan tanggungjawab mengundi secara fizikal adalah 17,208 anggota dengan peratusan yang keluar mengundi rendah. Selain fizikal, sesi pengundian dalam talian juga sedang berlangsung sejak 18 Mei sehingga 20 Mei. Dijangka 34,189 anggota berdaftar akan membuat undi menerusi aplikasi Adil. Daripada politik, kita ke mahkamah. Mahkamah Magistrate dan Seksyen Petaling Jaya pada Rabu menetapkan 22 Jun depan bagi tarikh sebutan kes melibatkan penyanyi dan komposer Muhammad Yassin Sulaiman. Magistrate Zafran Rahim Hamzah dan Hakim Jamaluddin Man membuat keputusan tersebut selepas Timbalan Pendakwa Raya Nur Hashimah Hashim dan Mariam Jamilah Abdul Manaf memohon tarikh sebutan kes untuk penyerahan laporan kimia berhubung kes berkenaan. Sementara itu, Peguam Yassin Arif Azmi Hussein memaklumkan anak guamnya mula mendapatkan rawatan penyakit bipolar buat pertama kali di Hospital Sungai Buloh pada Selasa dan rawatan susulan dalam tempoh 6 minggu nanti. Dalam pada itu, Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman hadir dalam sebutan kes tersebut
dan menyarankan agar Jabatan Peguam Negara diberi kuasa untuk memberi pertimbangan yang lebih tinggi dalam isu penggunaan ganja. Mengulas lanjut, ahli Parlimen Muar itu berkata, kes seperti ini perlu dikendalikan dengan cermat agar pesakit yang terpaksa menggunakan ganja untuk tujuan perubatan diberi kelonggaran sewajarnya. Untuk rekod, Yassin didakwa Mahkamah Magistrate pada 31 Mac lalu atas tuduhan mengedar dadah jenis ganja anggaran berat 214 gram di kediamannya. Yassin turut dilaporkan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session bagi satu lagi pertuduhan menanam 17 pokok ganja dalam pasu plastik berisi tanah merah juga di kediaman sama. Selepas Yassin, kita terus ke berita mahkamah melibatkan Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Nama Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dilihat antara yang muncul dalam ledger yang menyenaraikan transaksi wang bekas pengarah Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB Harry Lee Wei Kun. Perkara itu dibangkitkan ketika sesi soal balas dalam perbicaraan Zahid yang berlangsung di Mahkamah Tinggi Shah Alam pada Jumaat. Dalam sesi itu, Peguam Zahid, Ahmad Zaidi bertanyakan kepastian kepada saksi ke-15 pendakwaan itu, Lee, mengenai setiap wang yang dikeluarkan daripada pihaknya. Ketika ditanya Peguam, adakah nama KJ yang muncul dalam penerima wang itu merujuk kepada Menteri Kesihatan, Lee menjawab bahawa dia sendiri tidak pasti. Terdahulu, Lee memberitahu mahkamah pada Khamis, wang yang diberikan UKSB kepada Zahid adalah sumbangan politik dan bukan bersifat rasuah. Sementara itu, Lee pada Rabu pula memberitahu bahawa syarikatnya membayar secara tunai dalam dolar Singapura setiap bulan kepada Zahid dari tahun 2014 hingga 2018 berhubung kontrak sistem visa luar negara. Untuk rekod, Zahid berdepan 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 13.56 juta Singapura dolar daripada UKSB ketika menjadi Menteri Dalam Negeri. Bagi 7 lagi pertuduhan, Zahid didakwa meminta 1,150,000 Singapura dolar, 3 juta ringgit, 15,000 euro dan 15,000 dolar Amerika daripada syarikat yang sama. Perbicaraan ditangguh ke 30 Mei ini. Global minggu ini dimulakan dengan fenomena gelombang haba dahsyat yang melanda India. Delhi merekodkan suhu tertinggi dalam sejarah apabila mencatat bacaan suhu sehingga 49 darjah Celsius pada Isnin lalu. Menurut Telegraph, fenomena ini berlaku susulan gelombang haba yang berpunca dari perubahan iklim yang melanda sebahagian besar wilayah utara dan tengah India. Jabatan Meteorologi India mengeluarkan amaran agar orang ramai tidak keluar rumah jika tiada sebarang keperluan penting selain menggesa mereka agar minum lebih banyak air. Pakar Kesihatan Negara juga memberi amaran kepada penduduk India bahawa keadaan akan bertambah buruk sebelum kemuncak musim panas berlalu. Ini dibuktikan dengan peningkatan termasukkan ke hospital sebanyak 20%. Sazena menambah, kebanyakan pesakit adalah pekerja bergaji harian yang bekerja tanpa penyaman udara di rumah atau di tempat kerja. Setakat ini, sebanyak 30 kematian direkodkan berpunca dari fenomena gelombang haba tersebut. Untuk rekod, suhu tertinggi pernah direkodkan di Delhi adalah 45.6 darjah Celsius pada 29 April 1941. Pejabat Google di Rusia telah menyerahkan notis bagi pengisytiharaan bankrupt selepas akaun bank milik syarikat tersebut disita oleh pihak berkuasa. Menurut jurucakap Google, perkara itu telah menyebabkan pejabat Google di Rusia tidak dapat berfungsi, termasuklah menggaji dan membayar pekerja yang berpangkalan di Rusia, membayar pembekalan vendor serta memenuhi kewajipan kewangan lain. Seperti kebanyakan syarikat lain, Google terpaksa menggantung sebahagian besar aktiviti komersialnya di Rusia, berikutan konflik Rusia-Ukraine sejak Februari lalu. Walaupun telah bankrupt, Google akan terus memberikan akses kepada perkhidmatan percuma seperti Google Search, YouTube, Gmail, Maps dan Android buat rakyat Rusia. Pada Mei tahun lalu, kerajaan Rusia telah mendenda Google sebanyak $82,000 Amerika kerana gagal memadamkan beribu-ribu kandungan yang dianggap menyalahi undang-undang. Pihak berkuasa Rusia kemudian mendenda syarikat itu sekali lagi
sebanyak 98 juta dolar Amerika pada bulan Disember atas sebab yang sama. Jumlah keseluruhan denda dianggarkan sekitar 5.7% daripada perolehan Google pada tahun 2021 di Rusia. Walaupun Rusia telah menyekat banyak platform dan perkhidmatan lain, termasuk Google News, Google tidak mempunyai sebarang rancangan untuk menghalang pengguna negara itu daripada mengakses YouTube. Pentas arena minggu ini dibuka dengan pencapaian bersejarah buat skuad berbasikal bukit MTB Kebangsaan apabila berjaya merangkul pingat emas pertama bagi acara berganti-ganti rentas desa campuran pada Sukan SEA yang berlangsung di Vietnam. Ia merupakan emas pertama Malaysia dalam sukan tersebut sepanjang penganjuran Tamasya Sukan SEA kerana sebelum ini kem berbasikal hanya meraih pingat perak sahaja pada edisi 2011. Skuad kebangsaan yang dibarisi Ahmad Syazrin Awan Ilah, Zulfikri Zulkifli, Nur Ashira Zainal Abidin dan Natasha Sun merekodkan masa 1 jam 23 minit dan 14 saat untuk muncul juara sekaligus menghadiahkan Malaysia emas ke-20 pada Tamasya Sukan Dwi tahunan itu. Pengurus pasukan Firdaus Arsyad menyifatkan kejayaan itu sesuatu yang menakjubkan apabila skuad kebangsaan yang dilabel sebagai pasukan underdog berjaya mencipta kejutan. Malahan, kejayaan itu menamatkan kemarau 11 tahun kem berbasikal MTB negara pada Tamasya Sukan SEA. Seramai 29 pemain dipanggil Ketua Jurulatih Skuad Harimau Malaya Ki Panggong bagi menyertai kem latihan pusat bermula 19 Mei 2022 sebagai persiapan untuk pusingan kelayakan Piala Asia 2023. Menerusi senarai dikeluarkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, 20 daripada 25 pemain yang dibawa ke Singapura pada perlawanan siri 3 negara FAS 2022 Mac lepas dikekalkan. Manakala 9 lagi adalah pemain baharu. 9 pemain baharu yang dipanggil kali ini ialah Matthew Davis, Afiq Fazail, Ahmad Shihan Hazmi Mohamed, Junior Elstal, Nur Syahrul Idlan Talaha, Wilhelmi Di Paula, Syahmi Safari, Darren Lock serta Nazmi Faiz Mansur. Manakala 3 pemain iaitu Aidil Zafran Abdul Razak, Ramadan Saifullah Usman dan Zafri Yahya adalah antara 11 pemain yang diletakkan dalam senarai bersedia. Skuad Harimau Malaya diatur bertemu Brunei pada Jumaat depan dan Hong Kong pada 1 Jun ini sebagai aksi persahabatan pemanas badan sebelum menyertai kelayakan Piala Asia 2023 di Stadium Nasional Bukit Jalil bermula 8 hingga 14 Jun 2022. Kita beralih kepada berita sukan di luar negara. Pemain tenis nombor 1 dunia Novak Djokovic berjaya meraih gelaran juara kali ke-6 bagi perseorangan lelaki terbuka Itali ketika dia menangkis cabaran Stefanos Tsitsipas di Rom baru-baru ini. Djokovic menyatakan bahawa perlawanan sengit tersebut merupakan antara set yang sempurna buat dirinya untuk memperolehi kemenangan itu. Pemain berusia 34 tahun itu dilihat kembali menampilkan prestasi terbaik selepas mencetuskan kontroversi berhubung suntikan vaksin COVID-19. Malahan, kemenangan Djokovic jelas memberi petanda baik untuk dirinya mempertahankan gelaran juara akan datang di Paris. Seterusnya kita ikuti perkembangan semasa tanah air. Kerajaan bersetuju memasukkan keperluan permit import AP terhadap bahan makanan berkuat kuasa serta-merta pada Rabu, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau berkata keputusan mesyuarat kabinet itu dibuat bagi memastikan bekalan makanan negara mencukupi.
Ismail Sabri berkata akan mengumumkan secara terperinci cadangan jangka pendek dan panjang berikutan perang Ukraine-Rusia yang masih belum berkesudahan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI berkata hanya 4 jenis makanan yang tidak dikenakan AP iaitu kobis bulat, kelapa tua biji, ayam iaitu keratan ayam bulat serta susu cair. Bagaimanapun MAFI memaklumkan permit import untuk beras masih kekal dikuatkuasakan. Biarpun permit import dimasukkan, pengimport masih perlu mempunyai import permit bagi tujuan kawalan biosecurity di pintu-pintu masuk negara. Ini bagi memastikan produk yang diimport bebas daripada penyakit dan perosak serta diperolehi daripada loji yang diiktiraf kerajaan. Dalam pada itu, MAFI berkata dengan pemasuhan AP ini, semua syarikat dibenarkan mengimport semua komoditi agro makanan tertakluk kepada AP yang dikeluarkan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, MAKIS. Seterusnya kita ikuti berita yang mencemaskan ibu bapa. Jangkitan kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di beberapa negeri menunjukkan peningkatan yang membimbangkan, iaitu sebanyak 15 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu dengan 31,661 kes dilaporkan, kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham. Menurutnya, majoriti lokasi penularan wabak berlaku di tadika, taska atau prasekolah, iaitu 575 wabak dan 65% daripada kes keseluruhan diikuti rumah persendirian dengan 305 wabak dan juga penjagaan kanak-kanak sebanyak 27 wabak. Selangor menyumbang jumlah terbesar kes HFMD dengan 8,864 kes. Diikuti Kuala Lumpur dan Putrajaya 4,421 kes, Sabah 2,650 kes, Perak 2,638 kes dan Kelantan 2,493 kes. Sementara negeri-negeri lain melaporkan kurang daripada 1,500 kes. Dr. Nur Hisham berkata kebanyakan kes HFMD berlaku dalam kalangan kanak-kanak berusia 6 tahun ke bawah iaitu 94%. Manakala selebihnya pula ialah kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun. Untuk rekod, wabak dikira apabila terdapat 2 atau lebih kes dalam satu lokaliti dan kes mempunyai kaitan epidemiologi serta berlaku dalam tempoh inkubasi. Beliau juga menasihatkan ibu bapa dan penjaga kepada kanak-kanak yang mempunyai simptom jangkitan dinasihatkan agar tidak membawa anak ke tempat awam, taska atau tadika, sebaliknya membawa anak untuk mendapatkan rawatan. Sebagai langkah proaktif mengekang penularan penyakit berjangkit, beliau berkata Kementerian Kesihatan melalui aplikasi MySejahtera mengaktifkan ciri terbaharu penyakit berjangkit bagi mengesan kes selain COVID-19 seperti rabies, denggi dan demam campak.